memandangkan mereka yang mula menyebarkan tentang mempersoalkan latar belakang saya dan sebagainya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semenjak akhir-akhir ini, Dr. Haris sering menyerang kepribadian seseorang selepas ketiadaan hujah. Bermula dengan Kapten Hafiz Firdaus, Dr. Haris menyerang dan mempertikaikan latar belakang pengajian Kapten Hafiz Firdaus serta mempertikaikan segala penulisan Kapten Hafiz Firdaus. Dan selepas itu, dia menyerang pula kelayakan Dr. Rozaimi dalam memberikan sesuatu hukum, dan dia juga mempertikaikan kelayakan Dr. Rozaimi dalam bidang pengurusan. Bukan setakat itu saja, Dr. Haris juga menghasut ibu bapa dan bakal pelajar berfikir sebelum melanjutkan pelajaran di KUIS. Dan yang terbaru sekali, Dr. Haris mempertikaikan infak orang awam serta menghasut orang awam supaya tidak melakukan infak kepada pro media terjadi dengan memanipulasi cerita dan menakut-nakutkan orang awam yang memberi infak. Dr. Haris juga menghasut dan menakut-nakutkan pemberi infak bahawa mereka akan mendapat dosa berpanjangan hasil dari infak yang mereka berikan kepada pro media tajdid. Berapa banyakkah pro media tajdid memuatnai ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Bagaimana pula pemberi infak yang sering memberi kepada golongan yang menyebarkan ajaran palsu? Kenapa tidak mahu kritik? Adakah sebab kamu berada di kumpulan itu? sekejap, ada lagi yang kita nak sampaikan ni. Kita tengok bio anda yang anda sendiri publish di dalam YouTube. Kita tengok kat sini, pendidikan Sekolah St. John Bukit Nenas, Kuala Lumpur. Sekolah St. John, sekolah Kristian ni bro. Ni sekolah Kristian. Kan? Sekolah SPM dulu, anda ambil pelajaran di sekolah Kristian. Pendidikan agama tiada secara formal. Sekolah menengah juga sekolah Kristian. Kemudian pendidikan agama tak ada. Kemudian tiba-tiba anda tulis buku-buku agama sejak 1999. Kena tengok kat sini, anda tulis 1999. Anda ambil SPM 1988. Kemudian terus pergi belajar jadi pemandu kapal terbang. Kan? 11 tahun kemudian anda mula menulis buku. Diploma tak ada, degree tak ada. Bukan sahaja dalam pendidikan agama, dalam apa-apa bidang pun anda tak ada diploma, tak ada degree. Basic tentang ilmu tu tak ada langsung. Tiba-tiba anda menulis buku agama. Kalau kita semua yang mendengar ni, jika anda seorang ibu dan ayah, anda nak ke anak-anak anda mengambil ilmu daripada orang yang belajar di sekolah Kristian, tak ada pendidikan agama secara formal, tiba-tiba tulis buku agama? Anda sanggupkah bagi anak anda membaca buku agama yang ditulis oleh orang yang macam ni? Basic ilmu dalam bidang apa pun tak ada. So nak bercakap tentang disiplin ilmu. Disiplin untuk belajar daripada bawah sijil, diploma, degree, master pun tak ada. Macam mana nak faham tentang disiplin ilmu? Kemudian duk bercakap tentang disiplin ilmu itu, disiplin ilmu ini. Anda sendiri tak berdisiplin dalam menuntut ilmu. Kemudian tulis buku. Ilmu daripada bawah tak ada, anda menulis buku. Apa yang ada dalam buku-buku anda ni? Sanggupkah kita nak ambil ilmu daripada orang macam ni? Kena tanya diri sendiri. Kena tanya, sanggupkah anda nak membiarkan anak anda membaca buku-buku yang ditulis oleh orang yang macam ni? Tanya diri sendiri dulu. Bagi Dr. Rozaimi pula, doktor ni adalah doktor falsafah dalam hadis. Jadi, kekallah dalam bidang hadis. Nilailah perawi-perawi, nilailah hadis-hadis yang mana sahih, yang mana daif. Bidang Dr. Rozaimi adalah hadis, kekal dalam hadis. Dan bidang Dr. Rozaimi juga bukanlah dalam kepimpinan, dalam pengurusan, dalam bisnes. Jadi
Dr. Zami jangan masuk bidang sebagai seorang rektor. Sebagai seorang rektor, anda memerlukan kepakaran dalam mengurus. Anda adakah ilmu mengurus? Berapa lama anda dah belajar ilmu mengurus? Ilmu leadership, karismatik, berapa lama Dr. Rozami dah belajar? Itu bukan bidang anda. Untuk menjadi seorang leader, perlu ada kemahiran-kemahiran tertentu. Dan kepada ibu bapa yang menghantar anak-anak ke Quips untuk belajar, adakah anda hendak anak-anak anda graduate dan membesar menjadi karakter? Karakter, ilmu tak apa, pengetahuan memang tinggi. Tapi karakter seperti Dr. Rozaimi, adakah anda nak anak anda apabila keluar nanti berkarakter macam tu dengan orang-orang di masyarakat kita di Malaysia? Adakah anda nak macam tu? Cuba tanya diri anda. Kepada pelajar-pelajar, adakah anda hendak mempunyai seorang leader yang berperangai macam tu? Anda nak belajar daripada orang yang perangai macam tu? Dan kita tengok sendiri bagaimana pemahaman Dr. Rozaimi juga. Baca kitab banyak, rujuk guru banyak, ulama banyak, okey tak apa. Tapi pemahaman tak kena. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kefahaman tu kepada Dr. Rozaimi. Mereka pun sendiri pun tak tahu. Jadi saya juga nak sampaikan kepada anda semua bahawa pertubuhan Pro Media Tajdid ni walaupun NGO, tapi mereka bukanlah berdaftar sebagai NGO keagamaan, bukan dalam bidang agama. NGO mereka adalah NGO didaftar sebagai iktisas, bukan keagamaan. Okey, kita tengok sini ya. Pertubuhan Pro Media Tajdid. Memang ada satu nama je lah dalam ROS. Okey, yang ni updated hingga 15 Julai 2022. Okey, kita tengok sini status aktif bagus. Kategori iktisas bukan kategori keagamaan. Okey. Sub kategori iktisas am. Kita tengok sini maksud iktisas adalah untuk mata pencarian, bukan pekerjaan. Untuk atau dengan tujuan memperoleh bayaran atau pendapatan. Okey, ini daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kalau kita nak tahu di dalam pendaftaran ROS ada satu kategori iaitu keagamaan. Maksud dia boleh berdaftar sebagai keagamaan juga tapi didaftarnya sebagai iktisas. Negeri Pulau Pinang. Okay. Jadi hari ini saya nak sampaikan kepada penyumbang, pemberi sedekah dan juga penderma Pro Media Tajdid ni, adakah anda nak bersekongkol dengan memberi kewangan sokongan kepada golongan yang membawa kekeliruan dan juga manipulasi macam ni? Kepada yang suka provokasi, suka kontroversi, boleh teruskanlah, boleh tanggung sama-sama. Kepada yang nak elak dipersoalkan di akhirat nanti, lebih baiklah anda menderma kepada pertubuhan NGO yang lain yang lebih murni. Perkara sebegini terjadi kerana Dr. Haris ini mula mempertikaikan kelayakan orang lain. Tetapi apabila pihak lain membalas balik dengan kelayakan sekadar yang dia ada, Dr. Haris tidak boleh menerima kenyataan di atas semua kritikan ke atas dirinya dan mula mencari-cari peluang untuk mempertikaikan orang lain. Adakah ini standard pemikiran seorang yang mempunyai title doktor dan berjawatan CEO? Nasihat saya kepada Dr. Haris, banyaklah berhujah dengan fakta yang berpandukan Al-Quran, As-Sunnah dan rujuklah kitab-kitab yang sahih. Janganlah hanya pandai mempertikaikan kelayakan orang lain dan jauhilah diri daripada berkawan dengan orang seperti Dr. Nasir yang mengaku dirinya tidak solat dan juga menjauhkan dirinya daripada melakukan solat walaupun dia tidak menolak solat kerana solat itu wajib bagi seorang Islam. Jauhilah diri juga berkawan orang seperti Dr. Nasir yang suka memaki hamun, mencaci, memperlekehkan dan mempertikaikan kepribadian orang lain kerana saya mendapati Dr. Haris sudah lari dari perjuangannya yang berpandukan hujah. Malah Dr. Haris lebih banyak mempertikaikan kelayakan seseorang sejak akhir-akhir ini berbanding dengan ilmu.
Saya berkata seperti itu kerana faktor dengan siapa seorang itu berkawan turut menjadi penyumbang terhadap baik dan buruknya perwatakan dirinya. Hal ini telah lama dahulu dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang lelaki itu berada di atas agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang daripada kamu meneliti dengan siapa yang dia berkawan. Riwayat Al-Tirmizi. Saya juga menasihatkan kepada sesiapa sahaja yang berada di landasan yang betul dan berkawan dengan seseorang yang mempunyai pengetahuan, ilmu agama, soleh serta berkepribadian yang baik, maka teruskanlah persahabatan dan tinggalkanlah jika akhlaknya buruk kerana jika seseorang itu berkawan dengan rakan-rakan yang baik lagi soleh, nescaya perwatakan dirinya akan jadi baik. Manakala seseorang yang memilih untuk berkawan dengan mereka yang buruk akhlaknya, ia pasti akan menatijahkan kesan negatif pada perwatakan diri sendiri akhirnya. Sambutlah seruan Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Dan sabarkanlah dirimu bersama-sama dengan mereka yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang dengan mengharapkan reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Imam Al-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bersabarlah kamu wahai Muhammad agar bersama dengan para sahabatmu yang mana mereka itu sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, berdoa serta melakukan amalan-amalan soleh seperti solat fardu dan selainnya semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengharapkan habuan dunia dan perbuatan tersebut. Tafsir Al-Tabari. Meskipun ayat di atas ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun mesej dan seruan tersebut turut terpakai kepada keseluruhan umat baginda SAW. Ini kerana ibrah pengajaran itu adalah pada keumuman lafaz dan bukan pada khususnya sebab tertentu sebagaimana yang disebutkan di dalam kaedah yang masyhur. Justru itu, perbanyakkanlah sahabat-sahabat yang soleh lagi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan adalah lebih baik sekiranya seseorang itu memperbanyakkan suhbah, mendekatkan diri dengan para agamawan dan majlis-majlis ilmu, supaya iman itu sentiasa diperbaharui dengan ilmu dan hikmah mereka. Jauhkanlah diri daripada sahabat yang buruk akhlaknya, yang sering meninggalkan solat, suka mencaci, suka memaki, dan suka memperlekehkan kepribadian seseorang, dan jauhkanlah diri daripada orang yang boleh membawa anda ke arah kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.